Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, pada pagi ini kita sama-sama tadarus dari surah Yusuf ayat yang ke-109 sehingga akhir surah ini insyaAllah. Kemudian kita tadabbur sedikit dari maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita baca ayat-ayat terakhir dari surah Yusuf sebagai kesimpulan dari kisah dan juga iktibar yang dapat kita ambil dari kisah-kisah ini. Kita baca ayat 109 sampai 111. Tapi pada hari ini saya nak ambil terjemahan, nak ulang balik ayat semalam, iaitulah ayat 106. Ayat 106 Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Apa maksud dia? Tidaklah beriman orang yang beriman, kebanyakan mereka, melainkan mereka juga mempersekutukan Allah. Boleh faham? Tak faham? Faham tak? Apa faham? Ramai dari kalangan yang musyrik sebenarnya beriman kepada Allah. Dan kita juga boleh faham, apabila seorang itu beriman kepada Allah, mereka juga masih lagi boleh terjebak atau terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Tidak beriman, kebanyakan orang beriman, melainkan dalam keadaan mereka mempersekutukan Allah. Mereka beriman, tapi dalam masa yang sama mempersekutukan Allah. Jadi ayat ini sebenarnya memberi satu ketakutan kepada kita. Kerana kita tahu syirik ni adalah satu kezaliman yang besar. Dan dia sama ada menghapuskan amalan keseluruhannya ataupun menghapuskan amalan tertentu yang terlibat dengan dosa syirik itu. Sebab itu ada manusia yang musyrik kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah tapi dalam masa yang sama menyembah Tuhan lain selain dari Allah. Itu kita panggil syirik besar. Ada juga yang beriman kepada Allah tapi dalam masa yang sama mereka beramal, dalam hati mereka ada niat untuk please, bahasa Inggeris kata, untuk apa? Untuk memenuhi kehendak ataupun untuk memplease. Nak jaga hati orang lain. Okey, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita panggil syirik kecil. Jadi sebab itu dua-dua ni ada. Bagi syirik besar, ini pun telah berlaku pada zaman jahiliyah. Sampai sekarang ni pun ada. Di mana mereka tahu yang mencipta langit dan bumi adalah Allah. Yang mencipta gunung, pokok, sungai adalah Allah Subhanahu wa taala.
akan tetapi mereka masih mempersekutukan Allah dengan yang lain. Sehingga Ibnu Abbas berkata dalam tafsir, termasuk keimanan orang jahiliyah apabila ditanya siapa yang mencipta langit dan siapa yang mencipta bumi serta siapa mencipta gunung ganang, mereka akan menjawab Allah. Tapi dalam penyembahan mereka sembah selain dari Allah. Jadi ini syirik besar. Adapun yang kita orang beriman kepada Allah dan menyembah Allah juga tak selamat daripada syirik. Dan Nabi SAW kata, benda yang paling aku takut adalah syirik kecil. Syirik kecil ni ialah syirik dia tak sembah selain Allah. Dia sembah Allah saja. Tapi dalam hatinya ada sesuatu selain Allah. Dia ibadat kepada Allah, tapi dalam hatinya ada tujuan selain Allah. Jadi dia semayang, datang dalam hatinya riak. Semayang tu kerana Allah. Bila nak solat, siap bagi tahu orang lagi, usalli fardadh zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Siap kata lillahi ta'ala. Setengah tu letak depan lagi, lillahi ta'ala usalli. Kerana Allah Ta'ala lah aku solat. Tapi bila Allahu Akbar, bunyi pintu. Siapa masuk ni? Semayang pula rumah tok tua. Duk fikir tok tua aku tengok aku semayang ni. Atau duk masjid waktu tu tak ada orang. Masuk solat duha, tengah-tengah seorang dalam masjid, bunyi orang buka pintu. Siapa buka pintu? Dalam hati dia pun, tak imam masjid hari ni kot. Kena solat-solat. Okey sikit biar tak imam nampak kita solat. Dalam hati tu mari. Maka dalam hati mereka bila ada saja sesuatu selain dari Allah, maka Allah tidak menerima amalan tersebut. Kata Allah, ana aghna syuraka'a 'anil syirk. Aku paling tidak berkehendak kepada rakan sekutu. Ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Aku yang paling tidak berkehendak kepada syirik, kepada sekutu. Siapa yang beramal, dia sekutukan aku dengan sesuatu yang lain, kata Allah. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Maknanya apa? Kamu ikut pandai kamu lah. Jangan minta pahala dengan Allah, minta pahala dari hak kamu minta tu, hak kamu nak tu. Jadi sebab itu dalam bab syirik kecil ni kita kena hati-hati. Sebab dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut kebanyakan. Bukan main-main, kebanyakan. Kebanyakan orang yang beriman kepada Allah, mereka juga mempersekutukan Allah. Bukan sikit dah, kebanyakan. Wa ma yu'minu aktsaruhum, tidak beriman kebanyakan mereka billah, dengan Allah, kecuali mereka mensyirikkannya. Sebab tu syirik kecil ni besar dia punya perbahasan. Dan dia sangat halus. Sangat halus sehingga hanya orang-orang yang beriman dan berilmu, yang sedar dan peka terhadap perkara ini. Peka terhadap perkara ini. Syirik kecil ni kebiasaannya tersembunyi. Juga dipanggil syirik yang tersembunyi.
sebagaimana diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Asim, dari Abin Najud, dari Urwah, dia berkata Hudzaifah ibnul Yaman masuk menemui seorang sakit, makna ziarah seorang sakit. Lalu dia tengok di bahunya satu tali ikatan. Tali, tahu bahu dia? Kalau kita kat tali cacing lah. Mereka tali cacing, budak-budak kat tali cacing lah. Tak di tekuk lah, tak di tangan. Kalau India lagi banyak tali dia. India semua tali. Kalau 2-3 orang tali dekat tangan. Orang India tu tak apalah, muka dia bukan setakat kecil lagi lah, besar pun dia semua juga syirik. Ni orang Islam sakit, tiba-tiba ada tali. Faqata'ahu, Hudzaifah pun potong tali tu. Au intaza'u, ataupun cabut buang. Thumma qala, kemudian dia baca ayat ni, tidaklah kebanyakan manusia beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mereka berbuat syirik. Dan kamu beriman kepada Allah tapi tanya kamu sakit minta dengan tali. Apa hal? Dia hanya orang-orang yang peka tentang akidah, yang sensitif terhadap syirik. Dan syirik kecil ni hanya boleh diukur apabila seorang tu memiliki ilmu dan keimanan yang tinggi. Berapa ramai orang terjebak dengan syirik kecil seperti tangkal azimat. Kalau pak kita keris keramat, cincin keramat, besi keramat, atas nama keramat, semua dia anggap ada kuasa. Datuk Keramat. Datuk Keramat nama tempat. Tapi katanya ada kubur Datuk Keramat tu, mereka anggap dia ada keramat. Maknanya apa? Mereka ada sesuatu pergantungan dengan selain Allah. Syirik kecil. Kalau dia dah pergi minta dengan dia panggil dia pergi minta turuh dengan ahli kubur, tuan Tok Keramat tu, hai Datuk Keramat kami minta rezeki dan sebagainya. Tu dah jadi syirik besar lah. Ni syirik kecil dalam i'tiqad dia. Dalam kadang-kadang dia berlaku dalam hati, kadang-kadang dia berlaku pada perkataan, kadang-kadang dia berlaku dalam perbuatan. Okey. Biasanya contoh kalau dalam hati riak, syirik kecil. Pasal apa? Buat ibadat kepada Allah tapi ada niat selain Allah. Kadang-kadang dia berlaku dalam perkataan. Dalam perkataan. Macam mana perkataan? Sebagai contoh, dia bersumpah atas nama selain Allah. Demi negara yang tercinta. Kita bersumpah ni demi Allah je. Boleh jadi pada perkataan dia, kalaulah tak ada kamu ni, aku ni, mana dah. Hari tu aku lemah, kalau tak ada bomba mari selamat aku, hari tu mati dah. Dia kena kata apa? Kalau tidak kerana Allah, kemudian bomba tu datang tolong, tak selamat dah aku. Itu betul. Itu cara yang betul. Kena sebut Allah dulu, kemudian baru manusia. Kalau tiba-tiba sebut manusia saja, itu dah jadi syirik kecil. Syirik kecil ke Ustaz? Dia tak niat pun bomba tu ada kuasa ke apa. Dia tak niat, itulah jadi syirik kecil. Kalau dia niat dengan sebab bomba itulah dia panjang umur, makna bomba itulah yang berkuasa memanjangkan umur dia,
yang tu dah jadi syirik besar dah. Orang pergi ke kubur, minta doa tawassul dengan kubur. Dia kata, ya Allah, dengan keberkatan hak tuan kubur ni, dengan sebab tuan kubur ni, ya Allah, bantulah aku. Dia minta dengan Allah, tapi dengan bantuan tuan kubur ni, bantulah aku. Itu dah jadi syirik kecil. Memang dia tak niat tuan kubur tu hak bagi tu. Cuma bila dia nak doa kepada Allah, dia lalukan dengan tuan kubur tu. Jadi syirik kecil. Tapi kalau dia kata tuan kubur tu sendiri yang memberikan hajat dia, hei Syekh, Syekh, tolonglah minta dengan Allah. Tak boleh lagu tu pun, mintalah dengan Allah, wahai Syekh. Pasal dia kata orang dalam kubur tu hidup tak mati. Jadi dia ni lagi banyak masa nak tolong kita. Zaman dia hidup dia sibuk. Lah ni dia dalam kubur dia dah relax dah. Sedap dia. Bahasa relax dia tak tahu. Dia tahu dah apa dalam kubur tu. Dia kata lah ni orang mati dah tak makan, tak minum, tak beristeri, tak ada apa. Tak ada sibuk dengan keluarga. Lagilah dia boleh tolong kita. La ilaha illallah. Orang dalam kubur tu sibuk dengan urusan mereka. Sama ada berada dalam nikmat kubur ataupun azab kubur. Kita pun tak tahu. Itu semua urusan Allah. Kalau dia minta dengan tuan kubur tu secara direct dan dia beriktikad tuan kubur tu memiliki kuasa untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada dia, yang tu dah jadi syirik besar. Jadi atas nama semua perkara-perkara tersebut, memang ramailah orang yang terlibat dengannya. Syirik kecil ni paling Nabi takut. Syirik kecil ni paling Nabi takut. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tak pernah pergi doa di kubur, minta dengan ahli kubur, dan buat hajat melalui ahli kubur. Tak pernah. Kalau pergi ziarah kubur adalah untuk mengingatkan hari akhirat. Okey? Kalaulah boleh doa lagu tu, nescaya para sahabat tak doa di masjid dah. Pakat pergi doa di kubur Baqi' belaka. Kubur Baqi' tu siapa ada? Semua orang-orang soleh belaka tu. Nabi SAW pergi ke kubur para syuhada di Uhud. Senantiasa Nabi ziarah kubur para syuhada di Uhud. Tapi Nabi doa kepada Allah supaya Allah ampunkan, ataupun doa baca ziarah kubur lah, Assalamualaikum ya ahlal kubur, sehingga akhir doa tu. Jadi tak ada pula Nabi waktu pergi ziarah kubur para syuhada ajar kepada para sahabat, nanti kalau nak berdoa kepada Allah, mintalah dengan keberkatan para syuhada ni, Allah tunaikan hajat kita. Dengan kedudukan para syuhada ni, Allah tunaikan hajat kita. Tak ada, Nabi tak ajar macam tu. Sebalik Nabi SAW sebut dalam hadis, idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak minta, mintalah dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Okey? Nabi ajar kepada Ibnu Abbas macam tu. Dan para sahabat sendiri apabila Nabi SAW sudah wafat, mereka tidak lagi berdoa di kubur Nabi. Padahal waktu Nabi SAW hidup, semua hajat-hajat mereka atau banyak dari hajat mereka pergi minta dengan Nabi SAW untuk Nabi doakan kepada Allah. Waktu Nabi hidup, mereka buat gitu. Ya Rasulullah, doakan aku. Ya Rasulullah, doakan aku. Waktu Nabi hidup, Nabi doa. Tapi selepas Nabi SAW wafat, para sahabat tidak lagi pergi ke kubur Nabi. Ya Rasulullah, mintalah dengan Allah agar sembuhkan aku. Tak ada dah, tak ada. Sahabat tak buat macam tu.
Jadi kita faham itu bukan sebahagian dari ajaran Islam, dan barang siapa yang melakukannya sama ada berdepan dengan kesyirikan yang besar atau kecil, ataupun paling-paling ringan, dia telah melakukan satu perkara bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, yang telah diajar oleh Nabi dan para sahabat. Jadi kena hati-hati. Dan kita bagi nasihat ni bukan apa, melainkan kasih sayang sesama Muslim. Sebab hari ni ramai orang terlibat dengannya. Zaman kita dulu, saya ingatlah waktu saya belajar sekolah dulu, alhamdulillah lah kita dulu belajar tahfiz. Tapi zaman kita belajar tahfiz dulu, tak ada lah pula tahfiz ni duduk main berqasidah, kemudian duduk pergi tawassul di kubur-kubur. Tak ada. Tapi zaman sekarang ni banyak tahfiz yang terlibat. Nah, banyak tahfiz yang terlibat. Ustaz-ustaz balik buka tahfiz. Zaman dulu ustaz tak balik buka tahfiz zaman dulu. Zaman dulu orang buka tahfiz ni kerajaan. Nah, adalah ustaz-ustaz buka tahfiz tapi tak banyak macam lah ni. Lah ni bagai cendawan yang tumbuh selepas hujan. Lepas tu mudah pula orang Malaysia pula suka kepada tahfiz ni kan. Bagi sumbangan ustaz, orang ni buka, orang tu buka belakang, semua orang buka. Sehingga banyak orang yang orang panggil tidak memerhatikan sudut apakah ustaz tu benar ataupun tidak. Jadi makin banyak mereka, ada setengah tu bawa anak-anak murid dia pergi doa di kubur dan sebagainya. Ada setengah tu dengan qasidah-qasidah mereka. Dalam qasidah tu ada doa-doa menyeru kepada syekh tu syekh ni. Tok guru dia pula doa guna nama syekh tu dengan syekh ni. Jadi kita tujuannya adalah nak kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut at-tiyaratu syirkun. Tiarah ni pun syirik. Tiarah ni panggil menganggap sial. Sial, tengok apa tu nak musafir ular melintas. Bewak melintas. Ni sial ni, tak boleh nak pergi ni. Sial. Menganggap sial. Tu pun syirik. Macam mana, apa kaitan ular kau biawak tu dengan benda baik, benda buruk? Tak ada. Dia nak litah-litah lah. Kadang-kadang kita ni anggap baik buruk tu ada kaitan dengan makhluk. Tak ada. Makhluk ni tak ada sedikit pun mudarat dan tak ada sedikit pun kebaikan. Kalau datang daripada dia, itu adalah dengan takdir Allah. Kalau tidak kerana Allah takdirkan, tak dapat kepada kita walau satu sen pun atau satu kebaikan pun daripada dia. Okey? Jadi kena hati-hati. Sebab dalam tafsir ni disebut banyak panggil innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi serapah, tangkal azimat dan guna-guna. Guna-guna ni apa? Ilmu pengasih. Nak mempereratkan hubungan suami isteri ke gapo ke. Ilmu guna-guna. Ada kalau dia masuk kursus mengeratkan hubungan suami isteri, macam mana suami kena layan isteri, isteri kena layan suami, itu tak masuk ilmu guna-guna. Ilmu guna-guna ni contoh ke apa ilmu guna-guna? Minyak pengasih. Minyak pengasih. Yang buat tu ustaz. Tu. Ustaz jual minyak pengasih. Siapa nak mengeratkan suami isteri, ambil minyak ni dengan ustaz. Malam-malam comor. Nak tidur comor dekat dengan leher. InsyaAllah disayangi isteri. Kalau jual minyak wangi tak apa. Maknanya isteri tu, abang ni bang sedap lah.
Ni dak minyak tu tak tahu, tak bau, tak gapo, tapi comel isteri jadi sayang. Lepas tu bukan setakat isteri pula, siapa comel orang lain pun jadi sayang juga. Disebut syirik. Syirik, benda-benda macam ni lah, Allahu Akbar. Benda, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semalam saya cerita, tak baca tafsir hari ni. Penat kata esok hari Jumaat baca pula tafsir ayat hak kita baca hari ni. Ni ulang hak semalamnya kebetulan. Semalam cerita tentang iman kepada Allah dan tauhid ni. Mungkin ada yang ikut di page pun semalam. Bahawa soal tauhid, keimanan kepada Allah ni, lah ni kita anggap macam okeylah. Orang tu kata syirik kecil, tak ada apa pun. Syirik ni tak apa, bukan syirik pun. Dia anggap remeh. Benda syirik ni dia anggap remeh. Tapi sebenarnya dia sangat besar. Sangat besar kenapa? Kerana bila kita berada di padang mahsyar, kita dah jadi orang asing. Kita tak kenal siapa. Cuba kita bayang kalau kita ni, semalam saya bagi contoh, sampai di satu tempat hak kita tak kenal. Contoh saya lah, bahasa Jepun tak reti. Tiba-tiba orang pergi hantar pergi Jepun. Turun di airport Jepun, tengok bahasa Jepun pun tak reti. Nak tanya orang tak reti. Tanya bahasa Inggeris, orang Jepun tak pandai bahasa Inggeris. Nak cakap Arab lagi lah dia tak pandai. Cakap Melayu, So tiba-tiba kita ni asing. Siapa tu asing? Nak apa? Tengok-tengok ada orang yang kita kenal. Siapa tu dia duk sambut kita. Dia panggil, dia tulis nama Haji Fadil. Contohnya. Siapa di Jepun tu? Haji Fadil. Apa perasaan kita? Kita rasa tenang, kita rasa seronok, kita rasa damai, kita rasa boleh minta tolong. Ada orang tolong bawa kita. Pasal kita kenal seorang. Betul tak? Cuba bayang di padang mahsyar kita ni asing. Tak ada orang kenal. Isteri lari dah. Ibu bapa lari. Anak-anak lari. Sahabat-sahabat semua tak kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tiba-tiba saat tu kenal Allah Subhanahu wa taala. Pemilik penguasa hari akhirat. Satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dan siapa-siapa yang mempersekutukan dia di dunia, maka hari itu dia akan kata, mungkin minta dengan sekutu tu. Sekutu pun tak tahu mana. Malah Allah Ta'ala kata, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Ataupun, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. La yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Allah tak bercakap dengan dia. Allah tak pandang pun dengan dia. Allah tak sucikan dia. Sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka yang azabnya pedih. Kita asing. Cuma hari akhirat besok, siapa yang di dunia dia ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Allah Ta'ala kata, fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepada aku nanti ingat kepada kamu. Allah Ta'ala kata kepada orang-orang kafir, falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadha. Hari ini kami lupa kepada mereka sebagaimana dulu mereka lupa kepada kami. Jadi sebab itu bab syirik ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sangat-sangat penting dan sangat-sangat mandatory. Maknanya tidak ada pilihan melainkan kita kena tinggalkan kesyirikan. Kena senantiasa beristighfar kepada Allah
andai kita terbuat syirik dalam keadaan kita tak sedar. Ada banyak syirik kecil ni kita tak sedar perkataan kita. Perkataan kita. Macam tadilah kita sebut, aku kalau tak ada dia, tak jadi dah. Dan kadang bila kita ngajar, suka tengok like, viewer. Aku viewer 3 juta. Oh ya, tak ada dah 3 juta. Kita baru berapa je. Tapi lah ni orang buat view. Tidak panggil riak kau. Kalau kita memang niat nak view. Kau benarnya kita nak kerana Allah. Kalau kerana Allah ada satu viewer apa tak apa dah. Aku tak kisahlah berapa orang tengok pun. Yang penting kita nak mengajar. Contoh, kita nak buat konten ya, tak penting. Orang nak tengok berapa itu urusan Allah. Kita mengajar pasal apa? Kita nak pahala dari Allah. Kalau orang tak tengok pun kita dapat pahala juga. Cuma tak adalah kalau kosong, tak ada orang, tak mengajar, kita seorang-seorang cakap, panggil nampak macam orang tak betul pula. Cuma nak ayatnya, jangan kejar view. Zaman lah ni syirik dalam bentuk moden lah. Tak adalah syirik tu dalam bentuk buka masjid tadi dah. Kita cerita bunyi solat Allahu Akbar. Bunyi buka pintu. Tu cerita lama. Cerita lah ni Allahu Akbar semayang, tu dia live. Berapa orang view aku semayang. Pergi buat umrah, pergi umrah kat tawaf, tu dia. Live. Berapa orang tengok aku tengah tawaf. Bukan setakat nak tengah tawaf bawa kamera tu tengah tawaf. Live. Tak termasuk syirik kecil ke? Nak tunjuk pada manusia siapa kita tengah buat umrah ni. Tengah ngaji Quran. Live. Tahajud pun live juga. Kalau kita nak, itu urusan hati kita dengan Allah. Kalau kita betul niat dakwah, alhamdulillah. Ada je orang tu memang dia tak niat pun view, tapi view dia sampai ribu-ribu, juta-juta. Allah Ta'ala bagi. Ada orang kuliah Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid dia puluh ribu. Sekali dengar kuliah dia tu ribu-ribu manusia. Ramai. Tapi ikhlas. Dengan keikhlasan dia, Allah simpan ilmu dia sampai ke hari ni. Dan kita harapkan dia, kita doakan agar Allah merahmatinya. Jadi benda-benda kecil macam ni kadang-kadang boleh merosakkan amalan kita. Kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Zaman sekarang lagilah likers ni, kita nak berapa, view berapa, like berapa. Sekali kita komen, berapa orang share. Bukankah lebih mudah untuk masuk ke dalam hati dia perasaan riak dan syirik kecil tadi? Betul tak? Jadi sebab tu tauhid ni benda yang mandatory. Silap-silap sampai hari akhirat Allah Ta'ala kata, mana likers pun? Mana follower kamu? Minta dengan follower mu lah. Atas dunia dulu mu buat apa pun, nak suruh follower puji. Minta dengan follower. Kalau Allah Ta'ala rakyat lagu tu naya kita, habis. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi kita daripada kesyirikan, sama ada yang besar ataupun kecil. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keikhlasan dalam hati kita dalam apa jua amalan yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga tauhid kita, sehingga di saat kita kembali ke bumi yang asing, di satu tempat yang kita tak kenal seorang pun dan tak tahu pun tempat tu di mana. Kalau siapa di Jepun tahu juga tu Jepun. Ni terbangkit hari akhirat pada mahsyar tu, gunung ganang tak ada, pokok tak ada. Tak ada tanah lembah, tak ada tanah tinggi, tak ada. Seorang pun manusia tak kenal kita. Dan seorang pun manusia tak layan kita.
kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kalau Allah kenal kita, alhamdulillah. Tapi kalau Allah Taala tak kenal, tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita dari azab Allah. Jadi mudah-mudahan ayat ni walaupun satu, Huzaifah ibn al-Yaman pergi ziarah orang sakit, tengok dia orang sakit tu ada tali, dia potong tali tu, dia baca ayat ni, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Okey, kena hati-hati daripada kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjadikan kita mengikut jalan para sahabat dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak baca juga tafsir hari ni. Hari ni hari Khamis, esoklah kita tamat hari Jumaat lah, comel sikitlah. Tidak kerana plan ni gitu, cuma sebab teringat ayat saya baca tafsir tadi, perlu kita sebut tentang syirik kecil dengan lebih mendalam kerana fitnahnya besar di akhir zaman. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.